Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah bagi kursus BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu. Nama saya Erwina McBrenda Octavia binti Kunong dari unit BM4 SJKC. Hari ini saya ingin membentangkan tugasan saya bagi kursus BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu dengan tajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Dalam tugasan ini, saya telah memilih dua tokoh yang merentas zaman, yaitu satu tokoh dari zaman pra-merdeka dan satu lagi tokoh dari pasca merdeka. Kemudian saya akan membandingkan peranan dan pemikiran mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk jelaskan tujuan utama kajian ini. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti persamaan dan perbezaan dari segi peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu. Dua tokoh yang telah saya pilih ialah Abdullah Munshi, tokoh bagi zaman pra-merdeka, dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim, tokoh bagi zaman pasca merdeka. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu melalui penulisan, pendidikan, dan juga kajian ilmiah. Melalui kajian ini, kita akan dapat melihat bahwa perjuangan memartabatkan bahasa tidak hanya bergantung pada satu zaman, tetapi merupakan kesinambungan usaha yang berterusan dari satu generasi ke generasi yang lain. Secara umumnya, memartabatkan bahasa bermaksud usaha untuk memperkukuh kedudukan dan meningkatkan nilai bahasa sebagai medium ilmu, komunikasi, dan identiti kebangsaan. Abdullah Munshi dan Nik Safia Karim memainkan peranan penting pada zaman mereka masing-masing untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan dan dihormati. Baiklah, tokoh pra-merdeka yang pertama, tokoh yang saya pilih ialah Abdullah Munshi. Nama sebenar Abdullah Munshi ialah Abdullah bin Abdul Munshi. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 Masihi. Abdullah Munshi dianggap sebagai bapa sastera Melayu moden kerana beliau memperkenalkan gaya penulisan yang lebih realistik dan berpaksikan akal. Berbeza dengan hikayat lama yang penuh dengan unsur khayalan dan mistik. Penulisannya lebih bersifat pendidikan dan kritikal terhadap masyarakat. Abdullah Munshi mengajar bahasa Melayu kepada masyarakat tempatan dan juga kepada bangsa Eropah, termasuk pegawai-pegawai Inggeris dan mubalik Kristian pada usia yang masih muda. Beliau digelar Munshi, yang bermaksud guru bahasa. Melalui penulisannya, Abdullah Munshi memperlihatkan semangat pembaharuan dan keinginan untuk melihat masyarakat Melayu menjadi bangsa yang berilmu, maju dan juga rasional. Seterusnya, tokoh pasca merdeka yang telah saya pilih ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim, seorang tokoh wanita yang sangat dihormati dalam bidang linguistik dan pendidikan bahasa. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim dilahirkan pada 17 Disember 1939
di Kota Baru, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan rendah dan menengah di Kota Baru, Kuala Lumpur dan juga di Melaka. Beliau juga memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastra dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya pada tahun 1965 dan seterusnya ke Ohio University, Amerika Syarikat, di mana beliau memperoleh ijazah ijazah doktor falsafah dalam linguistik pada tahun 1975. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim memulakan kerjaya sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 1963 dan akhirnya menjadi profesor serta tokoh utama dalam bidang perancangan bahasa. Beliau turut menjadi anggota penting dalam penyusunan Tata Bahasa Dewan, sebuah buku rujukan utama yang masih digunakan di sekolah, universiti dan institusi kerajaan hingga hari ini. Selain itu, beliau aktif dalam Dewan Bahasa Pustaka (DBP) serta pelbagai persatuan linguistik yang memperjuangkan pembakuan dan pemodenan bahasa Melayu. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya dengan perbezaan peranan kedua-dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Abdullah Munshi menjadikan bahasa Melayu bukan hanya sebagai bahasa tradisi, tetapi juga sebagai media pendidikan dan buku teks. Hal ini kerana Abdullah Munshi ingin menyebarkan penggunaan bahasa Melayu kepada masyarakat pelbagai kaum dan juga bangsa. Bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau menulis buku tata bahasa, iaitu Tata Bahasa Dewan, bagi membangun istilah dan kosakata baru bagi menyesuaikan bahasa Melayu dengan bidang-bidang moden seperti sains, teknologi, dan undang-undang. Selain itu, peranan Abdullah Munshi beliau menghubungkan tradisi lama dengan media cetakan moden. Abdullah Munshi berjaya membawa tradisi penulisan klasik ke dalam bentuk yang lebih ilmiah dan teratur sebagai penghubung antara dunia lama dan dunia moden. Bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau berperanan dalam membina bahan rujukan rasmi Tata Bahasa Melayu. Buku tersebut menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Di samping itu, peranan Abdullah Munshi memperkenalkan bentuk tulisan yang lebih realistik dan moden. Abdullah Munshi memperkenalkan bentuk penulisan yang lebih realistik berdasarkan pengalaman dan pemerhatian terhadap masyarakat. Penulisannya banyak menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan moral. Peranan bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau terlibat dalam pendidikan dan akademik linguistik sebagai pensyarah dan profesor. Beliau membimbing ramai pelajar sarjana dan doktor falsafah dalam bidang linguistik. Akhir sekali, peranan Abdullah Munshi berfungsi sebagai guru dan penerjemah. Usaha ini mampu memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan juga bahasa ilmu. Peranan bagi Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau mempromosikan bahasa Melayu melalui tulisan akademik, klub dan persatuan linguistik. Beliau aktif membantu merangka dasar dan
dan kurikulum bahasa yang digunakan hingga kini. Melalui sumbangan beliau, bahasa Melayu terus berkembang menjadi bahasa ilmu yang sesuai digunakan dalam pelbagai disiplin akademik. Jika dibandingkan, Abdullah Munshi berperanan sebagai perintis kepada pemodenan bahasa Melayu, manakala Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim ialah pengukuh dan penyebar ilmu linguistik moden. Abdullah Munshi mengangkat bahasa Melayu melalui penulisan dan pendidikan pada zaman penjajahan. Beliau membuka ruang kepada masyarakat Melayu untuk berfikir secara rasional dan ilmiah. Manakala Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim menggunakan pendekatan akademik dan dasar untuk memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu negara. Kedua-duanya tokoh-tokoh ini berperanan dalam konteks yang berbeza, tetapi matlamat mereka tetap sama, iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan perbezaan pemikiran kedua-dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, pemikiran Abdullah Munshi. Beliau menolak unsur khayalan dalam hikayat lama, manakala pemikiran bagi Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau mengembangkan kajian tata bahasa dan linguistik Melayu berdasarkan teori moden. Baiklah, perbezaan pemikiran kedua-dua tokoh yang seterusnya ialah Abdullah Munshi memperkenalkan sistem pembelajaran bahasa Melayu secara teratur dan berstruktur, manakala pemikiran bagi Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim, beliau memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pentadbiran dan juga kebangsaan. Perbezaan pemikiran kedua-dua tokoh yang terakhir ialah Abdullah Munshi menerjemahkan teks ke dalam bahasa Melayu dengan memperkenalkan cara penulisan yang lebih teratur. Manakala pemikiran bagi Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim membimbing pelajar dan sarjana muda bahasa Melayu dalam penyelidikan, penulisan, dan pembinaan istilah. Secara keseluruhan, dari sudut pemikiran, Abdullah Munshi dan Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim mempunyai falsafah yang saling melengkapi. Abdullah Munshi berpandangan bahawa bahasa Melayu harus menjadi medium kemajuan dan pendidikan. Beliau menolak penulisan yang berbentuk khayalan dan mendukung penulisan yang lebih realistik serta mendidik. Manakala Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia binti Abdul Karim pula berpandangan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga lambang identiti bangsa. Beliau percaya bahawa pembakuan dan penyelidikan ilmiah sangat penting untuk mengekalkan keutuhan bahasa dalam arus globalisasi. Kedua-dua tokoh ini menekankan nilai ilmu, disiplin dan keilmiahan dalam perjuangan bahasa, walaupun melalui pendekatan yang berbeza. Baiklah, saya akan lanjutkan pembentangan saya dalam topik pengaruh dan legasi tokoh. Karya Abdullah Munshi seperti hikayat
Abdullah menjadi asas kajian sejarah dan linguistik. Pemikiran Ning Safia Karim membentuk dasar pendidikan bahasa kebangsaan. Kedua-dua tokoh ini berjaya meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan lambang jati diri bangsa. Sumbangan mereka memberi kesan jangka panjang terhadap sejarah dan sistem bahasa kita hari ini. Legasi kedua-dua tokoh ini dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara, penerbitan ilmiah, serta dalam kesedaran masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan berhemah. Baiklah, ini merupakan hasil karya Abdullah Munshi yang saya nyatakan tadi, yaitu Hikayat Abdullah dan juga Kisah Pelaburan Abdullah. Itu menjadi rujukan penting dalam bidang sejarah, sastra dan juga linguistik. Seterusnya, hasil karya Ning Safia Karim, yaitu Tata Bahasa Dewan dan juga Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman. Juga ada saya nyatakan sebentar tadi. Baiklah, akhir sekali, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, saya akan membuat rumusan tentang pembentangan saya. Kajian ini menunjukkan kesinambungan perjuangan kedua-dua tokoh penting dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu. Abdullah Munshi menjadi pelopor pemodenan bahasa melalui penulisan dan pendidikan, manakala Profesor Emeritus Dato' Dr. Ning Safia Karim memperkukuh kedudukannya melalui kajian linguistik, tata bahasa baku, dan dasar kebangsaan. Kedua-dua tokoh ini berkongsi matlamat yang sama, yaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, komunikasi, dan juga identiti bangsa. Pemikiran mereka membentuk asas kukuh bagi pembangunan bahasa kebangsaan yang terus berkembang hingga hari ini. Sebagai generasi pewaris, kita perlu meneruskan perjuangan ini dengan cara kita sendiri, yaitu melalui penulisan, kajian dan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam tidak kira di mana-mana kita berada. Tidak kiralah dalam media sosial, pendidikan, dan juga komunikasi seharian. Bahasa Melayu bukan sekadar alat perhubungan, tetapi juga merupakan cerminan maruah bangsa. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu tidak pernah berhenti. Dari zaman Abdullah Munshi hingga ke zaman Profesor Emeritus Dato' Dr. Ning Safia Karim dan kini pada generasi kita. Perjuangan ini mesti diteruskan. Tanpa adanya tokoh seperti mereka, bahasa Melayu mungkin tidak mencapai kedudukannya sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu, dan juga bahasa perpaduan seperti hari ini. Oleh itu, marilah kita semua berusaha untuk mengekalkan keindahan dan keunggulan bahasa Melayu sebagai warisan yang berharga bangsa Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Ervina McBrenda Octavia binti Kunong. Sekian, terima kasih.